بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يا قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع النفع والإفادة والاستفادة والحسنة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita belajar kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah sampai pada hadis nombor 384. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan mula pada hadis 385 insyaAllah. Pada bab 54, bab ma ja'a fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يؤمهم وأبقى Pada Rasulullah. Dulu tutup mic, barakallahu fikum. Pastikan mic selalu kalau masuk, pastikan mic tutup. Nah. وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab 54 mengenai kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis 385. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, terakhir kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda membuka tabir penutup pada hari Isnin. Saya melihat wajah baginda begitu jernih seperti lembaran kertas. Ketika itu para sahabat bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka hampir-hampir memutuskan solat baginda. Mereka hampir-hampir memutuskan solat. Baginda memerintahkan para sahabat agar tidak berganjak dari tempat mereka, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimamkan mereka. Kemudian baginda meletakkan tabir untuk solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari itu. Sallallahu alaihi صلى الله wasallam. عليه وسلم. Bermulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit adalah pada 2 Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, pada hari yang kedua, 2 Rabiul Awal. Dan ada qaul juga, dan pada 23 pada bulan Safar Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakit. Pada 23 pada bulan Safar. Ada dua qaul. Mula pada Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal ataupun 23. Dan wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Naam. Yang pada ثاني عشر pada 12 Rabiul Awal. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وبه حدثنا حميد بن مسعد البصري حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عوان عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, saya menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku atau ke ribaanku. Baginda sallallahu alaihi wasallam meminta bekas untuk dijadikan tempat baginda membuang air kecil. Setelah itu baginda pun membuang air kecil kemudian wafat. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا قتيبة وبه إليه حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عن ابن الهاد، نعم، عن موسى بن سرجس، أو عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالموت، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda menghadapi kematian. Di sisi baginda terdapat bekas yang berisi air. Baginda memasukkan tangan ke dalam bekas itu, kemudian mengusap wajahnya dengan air sambil berdoa, Ya Allah, bantulah aku mengatasi kemungkaran kematian atau melalui sakaratul maut. Allahumma salli alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah dalam hadis yang sebelum ni ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk apa? Untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di rumah Sayyidah Aisyah. Nah, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sakit, dan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam juga dalam hadis yang seterusnya doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala munkaratil maut, atau qal sakaratil maut. Ya Allah, bantukan saya pada sakarat maut. Sakarat maut syai' sa'ab, sesuatu yang susah pada semua orang. Ada Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ali SAW pun doa tentang bab ini. Kita selalu ingatkan doa ni, Allahumma inna ala sakaratul maut, Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, beri pada kami adalah husnul khatimah. Habis hidupan kita ni dengan baik, insyaAllah ya Allah. Allahumma salli Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, يستفاد من هذا الحديث di masa orang dia dalam keadaan sudah sakit sangat, dan doktor macam biasa akan maklumkan jika orang tu dah masuk hospital, dia akan bagi tahu mungkin akan wafat, dia akan seperti itu. Baik. Dalam bab seperti ini adalah yufaddal, baik daripada keluarga orang itu, bacalah untuknya surah Al-Ikhlas, bacalah badannya surah Yasin juga dalam dalam masa itu, dan mengingatkan pada orang itu adalah syahadah. Selalu sebut dia depannya asyhadu an la ilaha illallah dan Rasulullah. Ucapan syahadah selalu ingatkan badannya. Nah, benda ini adalah penting. Benda ini adalah penting. Dan al-maut, orang hidup, mati itu hadat semua ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai pada orang yang kata doktor dah putus asa, dah tak ada apa. Lakin Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk orang tu panjangkan lagi umurnya. Jadi pada benda ini adalah kita kena faham. Biadillah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hanya yang tahu tentang bab ini. Jadi kita jangan putus asa tentang bab ini. Orang sakit dan sakit teruk dan sebagainya. Asy-Syafi Allah.
boleh Allah SWT panjangkan umurnya lagi, boleh Allah SWT baginya sihat. Nah, waman kan lahu abawain, barang siapa yang dia ada ayah, mak masih lagi ada dekat dunia, jagalah baik-baik, jagalah baik-baik muamalatnya dengan baik-baik. Sebab seperti mana kamu buat, nanti akan datang akan orang buat dengan kita. Jadi usahalah dalam bab ini untuk menjaganya, usaha untuk buat yang terbaik kepadanya. Nah, dan setiap orang mengingatkan kita akan tinggalkan dunia ini, akan tinggalkan semua benda yang kita suka, akan akan tinggalkan semua benda akan jalan. Jadi kita bukan duduk di satu tempat yang kita akan duduk selama-lamanya dalamnya, tetapi adalah kita duduk di satu tempat namanya dunia, dan kemudian kita akan pergi kepada alam yang lain. Kita perlu amalkan yang baik di dunia ini supaya kita dapat hasil yang terbaik di syurga insyaAllah subhanahu wa ta'ala. نعم. وبه إليه حدثنا الحسن بن صباح البزاز حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وعلى آله. عفوا قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. نعم. Sedikit Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis 388 kan, Cik? hadis 388. Sampai situ, dekat situ sampai situ je. Okey, baik. InsyaAllah. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah lagi merasa dengki kepada seseorang yang meninggal dengan mudah setelah saya melihat betapa berat datangnya ajal yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم. وبه إليه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih pendapat tentang tempat baginda akan dikebumikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Baginda pernah menyatakan bahawa Allah tidak akan mencabut nyawa seorang nabi melainkan di tempat yang diinginkan untuk menjadi tempat pengkebumiannya. Maka kebumikanlah baginda di tempat tidur baginda sallallahu alaihi wa ala alihi صلى wasallam. الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان دي حجرة سيدة عائشة، ما سيدة عائشة نعم رضي الله عنها. دي tempat yang kita tahu sekarang adalah dekat pada Raudhah. Nah, اللهم صل على سيدنا محمد. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang mayit, orang yang mati, ya boleh nak nak ciumnya, pipi ataupun dekat dahi, dekat sini, bahagian sini, tidak ada masalah. Tetapi yura'a fi dhalik, kita kena jaga pada satu benda. Bukan semua orang kena masuk dan semua orang kena cium dia ataupun tengok dia dan sebagainya. Yura'a fi dhalik, perhatian pada bab ini, orang yang akan masuk, orang yang dekat-dekat, bukan terbuka pada semua. Orang tiba-tiba tengok macam majlis, dalam majlis kematian adalah orang siapkan untuk mandikan jenazah dan sebagainya. Semua orang nak masuk di masa mandi, semua orang nak masuk di masa tengok. Al-mayyit, orang mayyit kadang-kadang sebab sudah mati lama ataupun tunggu lama, proses urusan jenazah lama tu, yataghayyar, ada berubah pada mukanya ataupun berubah pada keadaannya. Jadi kadang-kadang benda ni kita kena jagalah. Sebab kadang-kadang orang kata nanti, khususnya kalau orang itu tidak, orang jenis yang tidak menjaga amanah, masuk tengok mungkin orang itu dalam keadaan uh, apa, contoh naudzubillah, dia dalam keadaan apa, tak senyum contohnya, ha? Dalam keadaan, bukan dalam keadaan macam masa muka ke ataupun sebagainya, keadaannya seperti itu. Sebab mati itu sekarat maut itu apabila apabila malaikat datang ambil ruh, bukan benda yang senang-senang, bukan benda yang senang-senang tu. Nabi SAW sebut Allah ma'ana ala sekarat maut, lindungkan aku, bantukan aku di sakaratul maut. Jadi bagaimana dalam dalam keadaan orang biasa? Jadi dalam bab ini bukan semua orang terbuka pada semua orang. Masuk, tak ada masalah, nak masuk, masuk. Tapi kita tahu orang itu jenis menjaga. Nanti apa kalau orang yang bukan menjaga, contoh masuk tengok orang itu, contoh orang tu belum lagi proses untuk mandikan mayat betul-betul, belum habiskan mandi mayat betul-betul. Tapi orang mayat itu mungkin biasalah orang mayat sebelum, tapi subhanallah, Allah subhanahu katalah orang itu dia tak adalah sakit apa-apa. Biasanya kalau orang sakit teruk contoh sebelum meninggal, ini makanan dia jadi kurang, minuman dia jadi kurang. Jadi boleh kata perut dia masih lagi kosong. Ha? Tapi contohnya adalah seorang tiba-tiba mati dan sebagainya. Kemudian terbiar masih lagi orang belum proses untuk apa, untuk mandikan dan sebagainya. Di masa itu orang masuk, tapi apa kamu nak apa pada orang itu dalam keadaan seperti ini? Nak badannya apa, nak wangi, bukan syarat. Bukan kalau nampak ada bau dan sebagainya, bukan syarat. Dia semua adalah tempat yang tahan tu, tentang bab ini semua terbuka dah. Dalam keadaan dia macam, kalau orang tekan pada badannya macam tu, akan keluar badannya. Jadi kita kena jaga pada bab ini, maksudnya bukan adalah terbuka pada semua. Uruskan untuk bab ini orang keluarga, orang yang dekat-dekat. Kemudian lepas dah mandikan mayit, orang nak salam boleh, tapi sebelum itu tidak perlu. Sebelum itu tak perlu. Letak mayat dalam bilik, contohnya kita tunggu orang untuk apa? Untuk mandikan mayat. Dia buka, semua orang masuk, belum lagi mandikannya. Tak sesuai. Tak sesuai. Kita ni bukan buka apa tu? Letak mayat dalam tu, bagi semua orang masuk nak tengok-tengok. Tak sesuai. Lepas mandikan mayat, dah orang nak datang, datanglah. Datang tengok je. Cukup. Kita bukan, ini bukan pameran. Benda ni adalah kita nak tukarlah pada adat. Macam buat macam ni. Tak sesuai. Tak sesuai. Kena jaga pada bab ini, betul-betul kita kena jaga. Sebab benda ini adalah hormat mayit. Juga bukan itu je. Jika muamalah dengan mayit itu kena muamalah seperti mana orang itu masih lagi hidup. Yang ni, pegang tangannya ataupun angkat. Jangan, jatuh, tak apalah, dia tak rasa, mati dah. Mana boleh.
Mandikan dia, usuk kuat-kuat-kuat. Tak boleh. Semua itu pun tak boleh. Semua kena kena jaga dalam bab ini. Barakallahu fikum. Nah, kita datang pada syakab benda ini sebab minta maaf saya tengok benda ini saya hadir berapa kali dalam tentang bab bab mandikan mayit dan sebagainya. Tengok banyak pada benda yang bukan-bukan tak sesuai. Yang tak sesuai langsung kita lakukan. InsyaAllah sebelum ini kita di Baitul Furqan sudah buat satu kursus untuk mandikan mayit. Dan sebelum ni kita ada buat, Alhamdulillah ada seorang ustazah buat untuk wanita-wanita. Nanti insyaAllah pada tahun ini, jika Allah SWT mudahkan, semoga Allah SWT mudahkan untuk kita, saya akan minta pada guru kita, mungkin Syekh Nayaz, ataupun siapa pada guru, mungkin guru yang lain, kita bangkit, tengok pada bagaimana cara orang Yaman. Bagaimana cara orang Yaman mandikan mayit. Ha? Saya adalah dulu dekat Yaman. Waktu saya dekat Yaman, saya tengok orang mandikan mayit dekat Yaman. Ada video. Kalau antum faham bahasa Arab, saya share video tu dengan antum. Ada satu video. Waktu tu orang mandikan mayit adalah diletakkan adik saya. Kita macam berlakon lah. Macam dia tengok macam mana mandikannya. Dan subhanallah orang tu mandikan syaran mandikan mayit. Allah. Sampai tengok orang rasa apa? Kalau boleh nak matikan dekat Tarim, dekat Yaman. Subhanallah. Oh, apa? Tengok orang tu jaga sangat pada orang itu. Dekat sempat saya pun dekat Syria tak buat macam tu juga. Memang sangat baik. Jadi kita ada banyak pada adab di masakan mandi mayit, bagaimana muamalah dan sebagainya. Semua benda itu kena jaga. Subhanallah, adik saya adalah namanya Yusuf. Adik Yusuf Syekh Abdullah. Dia duduk dekat Yaman, dia khidmat sampai sekarang. Alhamdulillah di rumah Habib Omar. Masya Allah. Uh, di antara orang yang mandikan dia juga, mandikan mayat, tapi dia hidup sampai sekarang masih lagi ada adik saya, tapi dia ambil bahagian untuk berlakon bagaimana kalau mandikan mayat. Habib Habib masyhur kalau tak silap. Naam, Masya Allah. Abang kepada Habib Umar mandikannya juga tunjukkan bagaimana. Nanti insyaAllah saya share videonya, saya cuba share dengan semua. Bismillah SWT. Mudah-mudahan ada manfaat insyaAllah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعم. وبه إليه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن باب بنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. نعم. الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. Kemudian dia mengucup di antara dua mata baginda sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di atas lengan baginda seraya Abu Bakar radhiyallahu anhu berseru, "Wahai nabiku, wahai sahabatku, wahai kekasihku sallallahu alaihi wasallam." Al-buka ala al-mayyit, menangis orang mati, kita menangis boleh? Boleh? Tak ada masalah. Bukan haram. لكن الحرام أين؟ mana yang haram? تنوح على الميت يعني adalah duduk jerit, mati dah, pukul diri ke apa, semua itu tak boleh. Ha? Semua itu tidak boleh. La yajuz. Itu menangis, ada orang pukul diri, ada orang apa jerit kuat-kuat. Semua itu la yajuz. Tidak boleh lakukan. Nah, tapi orang menangis tak masalah, bukan salah. Baik. وبه حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا جعفر بن سليمان
عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu menyatakan, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah, seluruh Madinah menjadi bercahaya. Pada hari baginda wafat, semuanya menjadi kelam. Kami tidak membuang debu dari tangan kami. Sesungguhnya kami ketika mengkebumikannya, hati kami menidakkannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah. Dia dalam keadaan ini adalah cahaya dalam hati. Maksud ada adalah cahaya dalam hati sahabat. Sahabat Nabi SAW hatinya kuat tetap dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang itu adalah tetap dalam iman, tidak berubah, tidak bertukar. Tapi dalam keadaan seperti itu adalah dia rasa dah semua gelap lepas Nabi SAW tidak ada. Nah, Subhanallah, hubban fi Nabi SAW. Berapa banyak orang tu sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. نعم. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu menyatakan dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Jenazahnya berada pada hari itu dan malam Selasa. Baginda dikebumikan pada waktu malam. Sufyan dan ulama lain menyatakan didengari bunyi cangkul pada hujung malam. Sallallahu alaihi wa ala Allahumma salli ala صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Salamah ibni Abdul Rahman ibni Auf radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada hari Isnin dan dikebumikan pada hari Selasa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tengok pada wafat Nabi SAW, pada wafat baginda Nabi Muhammad SAW pun ada ajaran untuk kita. Hal mungkin يغير, adakah boleh lambatkan bumikan? الأصل أن إكرام الميت دفنه. Nak jaga pada mayit itu, nak jaga badannya adalah cepat-cepat proses untuk bumikan. Tapi kalau ada haja atau darurah, macam contoh proses untuk kubur belum lagi selesai, proses untuk hospital belum lagi selesai dan sebagainya, boleh ke lambat? Boleh. Nah, Waalaikumsalam. Boleh, tetapi adalah dengan cara kita menjaga pada bab ini. Maksud menjagakan pada bab ini dalam zaman kita ini, maksudnya jaga tentang bab tu letak di satu tempat, pintu-pintu terbuka, angin masuk keluar senang. Semua nak jaga pada bab ini yang ma'ruf, yang masyhur. Dalam bab ini tidak ada masalah. Dan semua ada hikmah. Tengok pada wafat baginda Nabi Muhammad SAW pun ada ajaran untuk kita. Bagaimana sahabat tunggu proses untuk bumikan dan sebagainya.
Sampai orang sahabat-sahabat yang lain datang untuk salat sama-sama. Subhanallah. Nah, ya Allah. وبه إليه حدثنا نصر نعم وبه إليه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سلامة بن نبيط أخبرنا نعم أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبد الله وكانت له صحبة قال نعم أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي علي فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف نعم قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص نعم ذهب لينقص نعم فأومأ إليه نعم أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل فقال عمر والله لم أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه قال وسلم. نعم قالوا أين قال في المكان الذي قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه
واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. Salim bin Ubaid radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan ketika sakit. Tidak lama kemudian baginda sedar, lalu baginda bertanya, apakah waktu solat telah tiba? Para sahabat menjawab, ya. Baginda berkata, perintahkanlah Bilal untuk melakukan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam solat. Baginda jatuh pingsan lagi. Seketika kemudian, baginda sedar dan kembali dan bersabda, perintahkan Bilal untuk melakukan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Mendengar perintah tersebut, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ayahku sangat lembut hati. Jika dia jadi imam, dia akan menangis. Ia tidak akan mampu. Alangkah baiknya engkau menyuruh orang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pingsan. Seketika kemudian baginda tersedar dan bersabda, perintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk melakukan azan dan perintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bertindak sebagai imam solat. Sungguh kalian seperti sahabat Yusuf, yakni dalam hal menunjukkan apa yang bertentangan dengan isi hati. Bilal pun melakukan azan dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertindak sebagai imam solat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan derita sakitnya berkurang. Maka baginda berkata, carilah orang yang boleh memapahku. Barirah, hamba Aisyah radhiyallahu anha datang bersama seorang lelaki. Dengan dipapah oleh kedua orang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat baginda keluar, صلى dia الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. bersambung insyaAllah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat baginda keluar, dia hendak berundur. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat agar Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap di tempatnya. Abu Bakar pun mengimamkan solat sehingga selesai. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Umar berkata, demi Allah, aku tidak mendengar sesiapa yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat kecuali akan ku tetaknya dengan pedangku ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah kaum ummiyun. Tidak pernah ada nabi di tengah-tengah mereka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu mereka hanya terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka berkata, wahai Salim, pergilah kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan panggillah dia. Maka aku pun datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang berada di masjid sambil menangis terisak-isak.
Ketika Abu Bakar melihatku, dia bertanya, apakah Rasulullah SAW telah wafat? Maka aku sampaikan padanya bahawa Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa pun yang mengatakan Rasulullah SAW wafat akan dihayut dengan pedang ini. Mendengar kata-kata itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, mari kita pergi ke sana. Aku pun segera pergi bersamanya. Ketika kami tiba, para sahabat radhiyallahu anhum telah memasuki kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai para sahabat, berilah aku jalan. Mereka pun membuka jalan. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunduk dan menyentuh tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, sungguh engkau telah mati dan mereka juga akan mati. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, dia berkata benar. Mereka kembali bertanya, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disolatkan? Dia menjawab, ya. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, sebahagian orang masuk, bertakbir, berdoa, melaksanakan solat jenazah, kemudian keluar. Setelah itu, sebahagian yang lain masuk, bertakbir, berdoa, melaksanakan solat jenazah, lalu keluar. Demikian seterusnya sehingga semua orang dapat menunaikan solat jenazah. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikebumikan? Dia menjawab, ya. Mereka bertanya lagi, di mana? Dia menjawab, di tempat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mencabut nyawa baginda kecuali di tempat yang baik. Mendengar itu, para sahabat radhiyallahu anhu pun tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata benar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh keluarga baginda. Para sahabat dari kalangan kaum Muhajirin berkumpul dan bermesyuarat. Mereka berkata, mari kita temui saudara-saudara kita dari kalangan Ansar. Kita libatkan mereka pada urusan ini. Kaum Ansar berkata, dari kalangan kami pemimpin dan dari kalangan kamu pemimpin, yang ini masing-masing memilih pemimpin sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memiliki tiga hal ini, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabat, janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Surah At-Taubah ayat 40. Di antara mereka berdua, iaitu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Setelah itu, Sayyidina Umar memegang tangan Sayyidina Abu Bakar dan membaiatnya. Orang ramai pun ikut membaiat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan baiat yang baik dan indah. Allahumma salli ala Sayyidina. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Hadis 397. وبه حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كرب الموت ما وجد
قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، ما ليس بتارك منه أحدا، ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة، الموافاة يوم القيامة. نعم. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesakitan mati, apa yang dihadapinya? Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah siksanya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ayahmu tidak akan merasai kesakitan lagi selepas ini. Sesungguhnya telah datang kepada ayahmu apa yang tiada seorang pun dapat meninggalkannya, iaitu menuju ke hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan umatku yang mempunyai dua orang anak yang meninggal sebelum dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke dalam syurga berkat kedua anaknya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana orang yang mempunyai seorang anak sahaja? Maka Nabi SAW menjawab, begitu juga yang mempunyai seorang anak, wahai orang yang dilimpahi taufik, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, bagaimana orang yang langsung tidak memiliki anak? Maka jawab baginda SAW, maka akulah anak yang meninggal sebelum umatku. Mereka tidak akan merasa apa yang aku rasai, yakni orang itu juga akan masuk syurga jika dia merasa sedih atas kematianku. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah Ta'ala kita berhenti di sini pada hari ini, dan insyaAllah kita sambung pada kelas esok. Saya ingin nak jumpukkan guru-guru untuk majlis khatam insyaAllah. Kita biiznillah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebab kita ada ramai juga yang baru berserta yang ikut dengan kita majlis syama'il daripada tempat-tempat jauh. Ada yang dari tempat jauh dalam Malaysia, ada yang daripada Singapura juga, Masya Allah. Jadi insya Allah kita akan khatam online juga. Dan nanti insya Allah di dalam majlis akan ada maulid insya Allah di hujung bulan ini. Kita akan ada maulid insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maulid ini insyaAllah kita akan buat majlis maulid, dan juga kita akan buat juga khatam untuk kitab ini, dan juga khatam Quran insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kita akan tinggal juga beberapa hadis kita akan baca di majlis khatam di maulid insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belajar online pun kita akan baca juga online insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada hari ini.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua. Kita insya-Allah lagi sikit pada kitab ini. Jom esok kita azamkan juga hadir pada awal masa insya-Allah, dan jumputlah kawan sahabat, keluarga, jumputlah kawan-kawan, kawan-kawan dan juga ahli keluarga insya-Allah untuk hadir dalam majlis ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Awalan, kul aam wa antum bi khair. Sedang menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah pada hari ini hari yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat semua dan mudahkan urusan semua insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk maklumkan untuk semua, kita ada alhamdulillah satu kumpulan untuk qasidah. Ada satu kumpulan untuk qasidah. Sekejap saya minta Ustazah share filenya. Nah, okey. Bismillah. Maaf, mic tutup. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada seorang kawan yang buka satu peluang untuk semua. Dia ada kumpulan qasidah. Dia buat qasidah untuk Maulid. Orang itu, nah ni dia yang pakai putih tu. Namanya Munsyid Aiham. Namanya Aiham. Seorang itu adalah dia buka kumpulan qasidah di Malaysia. Dulu sebelum PKP, Masya Allah orang tu kerja kuat. Lepas tu datang PKP beberapa tahun, jadi tak ada kerja sangat. Kemudian mula start balik, Alhamdulillah, masih lagi buat tapi tak sama seperti mana dulu sebab tak ramai. Masya Allah, jadi sekarang dia buka balik untuk bab ini. Dulu kumpulan qasidah ini macam kadang-kadang ada masalah sikit, kena sewakan alat, sewakan maksudnya sewakan PA system dan sebagainya untuk nak jalankan satu majlis. Jadi selalunya orang rasa mahal lah majlis, kena sewa alat, kena bagi dia duit, jadi banyak benda lah kena buat. Jadi ramai orang rasa susah nak bagi kumpulan seperti itu. Sebab kos macam jadi banyak, banyak sangat. Alhamdulillah Allah SWT izinkan untuk kumpulan ini, namanya Nurul Huda, untuk membelikan PA system khas untuknya. Jadi orang itu nak meriahkan bulan Maulid ini dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia buat untuk siapa-siapa yang bangkit insya-Allah dia akan jalankan majlis Maulid dengan kos yang rendah taklah tinggi insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berminat untuk nak buat maulid di rumah, di syarikat ataupun uh, di rumah contoh masjid, surau, nak bagi kumpulan itu boleh insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor orang itu kita sudah letak dalam chat dekat sini adalah nombor dia. Ustazah dah letak kadnya dan juga dah letak nombor. Boleh kita rujukkan, boleh kita call ataupun message mungkin. Nanti dia cakap bahasa English. Ada juga bahasa Melayu. Sebab dalam bahasa Melayu pun boleh. Ustaz Aiham ni adalah isterinya orang Melayu. Dia memang duduk dekat Malaysia, dekat sini sudah daripada tahun 2014. Jadi Alhamdulillah, dia boleh Melayu sikit-sikit dan isteri dia memang orang Melayu. Jadi bolehlah kita tanya dia, siapa yang berminat untuk nak buat maulid, berapa kos dan sebagainya, boleh tanya dia terus. Tapi yang saya tahu insya-Allah dia niat tak nak buat mahal. Memang dia cuba untuk nak buat dengan harga yang mampu insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat saham. Ustaz Ihram ni sekarang Alhamdulillah Allah SWT dia dah ada seorang anak, dan Masya Allah sekarang ada seorang lagi anak, Insya Allah akan datang lagi 2 bulan Insya Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat kita bantu sama-sama, mudah-mudahan Allah SWT bantu kita juga semua
Apabila kita bantu orang yang lain, Allah SWT bantukan kita. Mudah-mudahan jadi kita dapatlah, khususnya dalam bulan ini, bulan Maulid, kita buat amalan yang baik juga. Ini adalah kira di antara benda yang sangat baik, insya-Allah SWT. Barakallahu fikum. Jadi siapa nak maklumat tentang kumpulan qasidah ini boleh maklumkan. Satu lagi, Ustaz Aiham ni adalah dia seorang yang qasidah, yang buat qasidah, dan juga adalah dia ada kilang untuk manisan. Dia ada kilang untuk manisan. Ini adalah kunafa, coklat Dubai ke apa, itu semua adalah dekatnya juga. Jadi hari tu dia offerkan, semalam dia masuk dengan kitab online. Jadi dia offerkan kepada kumpulan. Dia bagi tahu siapa yang buat maulid, jika juga dia akan uruskan untuk manisan, insya-Allah. Nanti dia akan bawa kunafa kepada majlis itu. Masya-Allah, special lah ni. Ni semua termasuk dalam harga package yang dia akan bagi, insya-Allah. Jadi ada 100 orang, dia akan bawa lah manisan untuk 100 orang. Jadi benda ni sangat baiklah bagi saya, peluang lah. InsyaAllah saya akan panggil dia pada hujung bulan ini, insyaAllah SWT. Jadi siapa yang berminat pun boleh mesej dia terus, ataupun nak mesej kita pun insyaAllah boleh boleh bantu untuk uruskan. Satu lagi, tapi kalau boleh teruskan dengan dia, nak bagi dia perasaan orang melalui badan dia, terus bagi nombor pun lagi bagus. Satu lagi, InsyaAllah saya tak janji bagi orang yang dekat pada rumah saya, maksudnya tak jauh sangat. Boleh insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada masalah pada masa saya, insyaAllah saya usaha insyaAllah untuk hadir dalam majlis itu, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Uh, Mungkin kumpulan qasidah ini boleh ke pergi ke tempat negeri lain ke? Contoh dia sekarang dekat KL, pergi ke Kedah, pergi ke Kelantan ke, boleh ke tidak? Boleh, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, benda ini boleh diuruskan. Barakallahu fikum. Ini satu lagi, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kita ada pada hari ini juga program untuk infak khas pada hari ini. Untuk infak kitab tajwid, terbuka pada semua. Siapa yang berminat untuk nak join dengan kita untuk infak pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat, boleh, insya-Allah. Dan siapa yang berminat juga untuk nak beli buku dengan harga yang ditawarkan, harga yang bukan ada pada setiap hari, hanya pada hari ini, insya-Allah SWT pun buka peluang. Ada iklan dia, boleh share? Ha. InsyaAllah Ta'ala nanti akan Ustazah share iklannya dalam grup. Bagi siapa yang berminat, insyaAllah, untuk nak join dengan kita pada program infak, atau dia nak beli buku itu dan nak bagi pada orang lain pun boleh, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga insyaAllah ada manfaat untuk semua. Satu lagi, insyaAllah pada hari ini, Ustazah maklumkan pada saya akan ada soalan untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akan ada soalan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah macam bukan ujian, adalah musabaqah untuk tengok siapa yang dapat jawapan penuh dengan jawapan yang betul. InsyaAllah kita akan juga kasihkan hadiah kepadanya. Ini pada program pada hari ini. Nanti insyaAllah Ustazah akan share soalan-soalan itu dengan semua melalui adalah link. Kita tekan link tu, kita terus akan masuk pada soalan dan cuba kita jawab. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Ini sahaja, barakallahu fikum. Dan semoga insyaAllah ada manfaat untuk semua, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang apa sebenarnya? Masya Allah. Ada yang kata baru kali ketujuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkat. Orang jangan sedih dapat baru kali pertama join dengan kita. Baru kali kedua, baru kali ketujuh ke. InsyaAllah semua barakah biiznillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis untuk bacaan syama'il ini pada setiap tahun kita buat pada bulan Maulid. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita sebelum ini khatam kitab syama'il ini di Madinah Munawwarah. Alhamdulillah, Allah SWT izinkan untuk kita khatam dekat sana. Dan sekarang Alhamdulillah
InsyaAllah khatam akan ada dekat sini dan kita akan jumpa guru-guru, adalah beberapa guru, beberapa habib yang kita akan kumpulkan sekali di masa khatam insyaAllah akan datang. Ada QR code, QR code pun ada insyaAllah. Nanti Ustazah akan share dan juga Ustazah mungkin sharekan juga nombor untuk akaun bank, nanti tolong boleh share. Bagi nanti tengok iklan. Dalam iklan kita akan ada bagi orang yang masuk dalam kumpulan ini pada hari ini melalui pada link-link pada kawan, jadi dia tak pernah masuk pada kumpulan-kumpulan Bait Al-Furqan, kelas-kelas Bait Al-Furqan, boleh masuk ke dalam website Bait Al-Furqan, www.baitalfurqan.com. Kalau kita masukkan website itu, akan ada di dalamnya semua aktiviti Bait Al-Furqan, ada ditulisnya dalamnya, dan juga ada, kalau tak silap, ada link-link juga untuk nak masuk ke kumpulan kumpulan-kumpulan yang ada di Bait Al-Furqan, seperti mana kelas hafazan ataupun kelas tadarrus dan sebagainya. Boleh insya-Allah mesej dekat situ. Uh, Minta share dekat sini. Okey. Saya tak, okey, baik. Boleh Ustazah tolong share dekat sini sebelum kita tutup insya-Allah. Ni Ustazah Haslinda dah share dengan kita website Bait Al-Furqan. Boleh kita tekan link tu terus kita akan masuk insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lupa, ingatkan www.baitalfurqan.com. Boleh kita masuk situ insyaAllah. Barakallahu fikum. Ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan bantukan kita selama kita ada niat nak bantu orang yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan hantar orang untuk bantu kita insyaAllah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini link yang tadi kita share, boleh kita masukkan dalam link tu. Nah, dekat sini adalah tentang program Bait Al-Furqan semua. Ah, nah, boleh kita masukkan. Kalau jom nak ikutkan boleh. Kita tekan dekat sini, kita akan masuk juga dalam grup-grup. Untuk ada program untuk infak dalam website ini adalah tentang kelas-kelas ilmu asal, semua adalah dekat sini, boleh kita rujukkan dalam website Bait Al-Furqan ini ada semua. Ni subhanallah, gambar ini dengan guru-guru Bait Al-Furqan sebelum ini dekat Makkah. Alhamdulillah, syukur. Ini dekat Madinah ni, bukan dekat Makkah. Ini dekat Madinah. Masya Allah, Alhamdulillah, waktu tu kita pun ada di antara pelajar yang khatam Quran dekat sana. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah akan datang biiznillah, kita akan pergi juga ke sana dan juga khatam kitab Syama'il dekat sana. Pada bulan, untuk maklumkan juga untuk semua, pada bulan 12 ini, tahun ini insya Allah SWT, saya niat nak pergi ke Umrah pada musim cuti insya-Allah. Kita akan pergi umrah biiznillah subhanahu wa taala. Jadi pun kita akan bantu insya-Allah pada siapa-siapa yang berminat untuk nak pergi umrah dengan harga yang mampu insya-Allah. Boleh insya-Allah kita uruskan. Nanti kita akan iklankan pada awal insya-Allah. Barakallahu fikum. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تجمع إيسو إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Terima Terima kasih banyak, Syekh. Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum.